Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama saya lagi Cikgu Hani untuk tajuk seterusnya, biologi tingkatan 5, tajuk yang ketiga. Okey, 3.3 kepelbagaian dalam nutrisi tumbuhan. Okey, so nutrisi, apakah maksud nutrisi? Nutrisi ialah proses organisma memperoleh tenaga dan nutrien daripada makanan untuk apa? Untuk pertumbuhan, penyelenggaraan dan pembaikan tisu yang telah rosak. Okey, tumbuhan, parasit, epifit dan karnivor. Okey, ketiga-tiga ini mempunyai penyesuaian yang berbeza daripada tumbuhan lain bagi mendapatkan nutrisi. Jadi kita akan belajar dalam tajuk 3.3 ni, kita akan belajar 3 jenis tumbuhan berdasarkan keperluan nutrisi diorang. Okey, so tumbuhan, penyesuaian nutrisi yang pertama dalam tumbuhan itu adalah tumbuhan parasit. Okey, kita tengok dulu tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit hidup menumpang pada tumbuhan lain iaitu perumah. Okey, dia mesti ada perumah. Akar tumbuhan parasit menyerap bahan organik, mineral dan air daripada perumahnya dengan menembusi batang perumah sehingga ke berkas vaskular perumah. Okey, ini menyebabkan tumbuhan parasit membesar dengan lebih cepat dan subur, manakala perumah akan mengalami kekurangan nutrisi, mengering dan akhirnya mati. Kan kau suka jawab, akhirnya mati. Tapi saya dah pesan, kalaulah nak jawab akhirnya mati, cerita sebelumnya mesti ada. Okey? Kau jangan terus jawab, okey, tumbuhan akhirnya mati. Itu baru 1 markah. Okey, kita tengok tumbuhan. Contoh tumbuhan parasit yang paling-paling terkenal. Dan kita, we are blessed. Malaysia are blessed to have this Rafflesia. Okey, bunga pakma ini berada di tanah Malaysia. Bangga tau. Bunga yang digazetkan sebagai bunga terbesar di dunia, iaitu bunga pakma. Okey, ini ada dekat hutan Borneo. Borneo, walaupun taklah dekat dengan kita. Borneo, jauh sikit lah, sejam 2 jam nak. Tapi sampai juga, naik kapal terbang sampai sejam 2 jam. Okay, macam jauh sangat je lah Sarawak, Sabah tu kan. Okay. Kita tengok. Tumbuhan parasit. Okay, saya dah cari satu video. Okay, kita tengok. Okay, tumbuhan besar mana? Ni orang. Okay, ini dia punya bunga. Kau tengok. Okay. Wow. Okay, saya pinjam daripada YouTube lah. Saya nak ajar awak benda ni. Okay, bau dia busuk. Untuk menarik perhatian serangga. Okay. So, dalam masa, okay, balik sini Okay, dia akan bloom selama 6 ke 7 hari. Okay, dalam masa seminggu. Dan lepas 7 hari, dia akan reput. Okay, macam ni. Okay, dia tak ada daun, dia tak ada sistem batang yang betul, sistem akar yang betul, tak ada. Okay, dia hanya melekat pada perumah dan menyebabkan perumah tu mendapat kerugian. Okay, nanti saya send video ini. Okay, saya send video penuh lah. Okay, kita balik kepada kita punya tumbuhan. Okay, itu adalah nutrisi tumbuhan parasit.
Penyesuaian nutrisi yang pertama adalah tumbuhan parasit. Parasite in English. Okey, tumbuhan epiphyte. Okey, epiphyte. Tumbuhan epiphyte merupakan tumbuhan hijau yang hidup pada tumbuhan lain iaitu perumah. Epiphyte mendapat lebih banyak cahaya matahari untuk fotosintesis dengan menumpang pada pokok perumah yang lebih tinggi. Tumbuhan ini mensintesis makanannya sendiri. Epiphyte tidak mengancam perumah kerana akar epiphyte dapat menyerap nutrien yang terkumpul di celah-celah batang pokok perumah. Kebanyakan epiphyte mempunyai batang yang bengkak yang dapat menyimpan banyak air. Okey, so epiphyte ni dia hanya menumpang kepada perumah. Contohnya adalah pokok paku pakis, langsui dan juga pokok orkid. Dia menumpang kepada perumah tapi dia sikit pun tak ambil apa-apa pun dari perumah. Ini adalah penyewa yang baik. Dia tak sewa pun, dia tumpang saja. Penumpang yang baik. Okey, dia tak ambil sikit pun. Kerana apa dia menumpang? Sebab pokok ni dia nak mendapatkan cahaya matahari. Jadi dia tumpang dekat pokok, jadi pokok tu tinggi, dia boleh dapat cahaya matahari yang lebih banyak. Okey. Dapat daripada mana? Dapat daripada mana kalau dia tak ambil daripada perumah? Pokok-pokok epiphyte ini dia mempunyai kebolehan untuk mensintesis makanan sendiri. Dia boleh buat makanan sendiri, tak payah nak ambil daripada orang, dia kata. Okey. So air dapat daripada mana? Air kebanyakan pokok yang menumpang ni dia ada akar yang boleh menyerap wap air. Okey. Contoh pokok orkid merpati. Okey, dia ada akar yang boleh menyerap air daripada wap air yang dekat dalam udara. Ada apa lagi? Epiphyte tidak mengancam perumah kerana akar epiphyte dapat menyerap nutrien yang terkumpul di celah-celah batang pokok perumah. Dia tak ambil daripada dalam batang. Tak. Dia ambil daripada luar-luar dia. Adalah saki-baki, nutrien yang boleh diambil. Okay. Itu adalah tumbuhan epiphyte. Okey, kita tengok tumbuhan epiphyte. Saya tak dapat cari dia punya video. Tapi kita tengok gambar ni lah. So, contoh-contoh epiphyte macam ni. Dia hanya menumpang sahaja. Dia orkid. Okey, orkid. Lepas tu lah paku pakis langsui, pokok apa lagi? Epiphyte Ini epiphyte banyak sebenarnya pokok epiphyte. Okey, ni pokok-pokok ni kalau dia tak memberikan kesan buruk kepada perumah, itu adalah epiphyte. Dia menumpang sahaja. Ni apa dia disemprot, disemprot gitu. Ini bukan ini adalah parasite. Okey. Biasanya epiphyte adalah tumbuhan hijau. Anggrek orkid lah. Okey. So, balik kepada kita punya ni. Okey, epiphyte settle. Contoh adalah paku pakis langsui, orkid. Orkid merpati. Orkid merpati adalah satu spesies orkid lah. Biasanya dia hidup dalam hutan dan pokok-pokok yang tinggi. Okey, tumbuhan karnivor. Last sekali adalah tumbuhan karnivor. Tumbuhan karnivor mampu mensintesis makanannya sendiri dengan menjalankan fotosintesis. Dia mampu menjalankan menjalankan fotosintesis dan membina makanannya sendiri. Okey, tumbuhan karnivor merembes nektar dan mempunyai kelongsong untuk memerangkap mangsanya iaitu serangga. Dia bukanlah macam yang dalam movie-movie tu. Dia makan manusia, dia makan haiwan besar-besar, tak. Dia makan serangga je. Dalam movie tu bohong je. Okey, mangsa seterusnya dicernakan dengan jus pencernaan secara perlahan-lahan. Dia bukan terus mati, terus hancur, tak. Okey, perlahan-lahan, ambil masa sikit. Serangga yang ditangkap dapat membekalkan nitrogen kepada tumbuhan ini. Nitrogen penting untuk pertumbuhan. Kita dah belajar dalam 3.1. Hal ini kerana tumbuhan karnivor hidup di kawasan tanah yang kekurangan sumber nitrogen. Okey, tumbuhan-tumbuhan ini bukan sengaja, tapi dia telah beradaptasi. Okey, persekitaran dia tidak mengandungi nitrogen yang banyak. Jadi dia perlukan untuk survive dia perlukan nitrogen yang daripada serangga. Okey. Kita dah belajar. Okey, kita nitrogen kita belum belajar. Kita nitrogen ada dalam bab 8 macam itulah kita nitrogen. Nanti kita akan belajar kita nitrogen. So,
tumbuhan biasanya dia akan dapat nitrogen tu daripada tumbuhan yang mati, haiwan yang mati, dia akan diuraikan. Jadi dia merupakan satu sumber nitrogen. Okey, ada proses dia. Yang saya cakap tadi tu ringkasan je. Okey, contoh-contohnya adalah periuk kera. Okey, periuk kera. Perangkap lalat Venus. Okey. Dan ada lagi satu Sandius. Tapi Sandius ni saya rasa macam tak ada. Saya tak sure lah dekat Malaysia ke tak. Tapi, okey, kita tengok. Rasa nanti saya tanya kawan-kawan saya yang botanis. Ada tak kat Malaysia? AP5. Mana tadi? Kejap. Okey, dah jumpa dah. Okey, kita play. Ini adalah perangkap lalat Venus. Saya tak boleh lama Saya ada dalam 4 minit je lagi untuk video ni. Okey. Nampak? Dia masuk je terus dia tutup. Lepas-lepas lah. Tak aci, ada tangan tadi masukkan. Ngam-ngam ho. Dah lepas dia digest, dia akan buka semula. Okey, ini adalah Sandius. Sandia. Sandius. Okey, ini adalah sandiu Okey, ini adalah pitcher plant. Periuk kera. Okey, ini adalah bahagian dalam periuk kera. Jatuh. Jatuh pada muka kau. Okey. Ini adalah untuk toilet benda ni. Okey. So, saya akan bagi link Okey. Okey. So, kita dah habis tajuk 3.2. Okey. So, ni cacing tabung raksasa ni. Bacalah ini. Ada 30 saat je lagi. Okey, macam biasa kita dah habis tajuk 3.3. Apa lagi? Praktis formatif 3.3. Okey, boleh photostat, boleh salin, tak ada masalah. Tapi mesti jawapan mesti salin lah. Okey. So, itu sahaja untuk video saya 3.3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.